Assalamualaikum, kami akan membentangkan geografi bab 11 yang bertajuk Kitar Semula. 11.1 Elemen kitar semula. Apakah yang dimaksudkan dengan elemen kitar semula 3R? Reduce, reuse, dan recycle. Kitar semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Reduce, kurangkan. Amalan mengurangkan sisa pepejal untuk meminimumkan penggunaan sumber semula jadi. Gunakan sesuatu sumber itu mengikut keperluan sahaja. Reuse, guna semula. Tindakan penggunaan semula barangan secara berulang kali untuk mengurangkan penghasilan sisa. Penggunaan sesuatu barangan secara maksimum dapat mengelakkan pembaziran. Recycle, kitar semula. Amalan mengasingkan barangan mengikut jenis untuk menghasilkan produk yang sama jenis atau baharu semula. Pengasingan mengikut jenis sisa menjimatkan masa dan memudahkan proses kitar semula. 11.2 Kepentingan amalan kitar semula. Amalan kitar semula memainkan peranan penting dalam memastikan kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kitar semula, kita dapat menjana pendapatan melalui penjualan bahan-bahan terbuang yang boleh diproses semula. Selain itu, kitar semula membantu menjimatkan sumber semula jadi dengan mengurangkan keperluan untuk mengekstrak sumber baharu dari bumi. Kitar semula juga menyumbang kepada persekitaran yang lebih bersih dan selesa. Dengan mengurangkan jumlah sampah yang dibuang, kita dapat mengurangkan pencemaran udara, air, dan tanah. Lebih penting lagi, amalan ini membantu mengurangkan kesan rumah hijau dengan mengurangkan pelepasan gas-gas berbahaya ke atmosfera. 11.3 Amalan kitar semula di Malaysia. Amalan kitar semula di Malaysia merangkumi berbagai inisiatif yang penting untuk mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar. Antaranya ialah amalan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang menggalakkan pengurangan penggunaan semula barang dan kitar semula bahan. Selain itu, Hari Tanpa Beg Plastik diperkenalkan untuk mengurangkan penggunaan beg plastik sekali guna dan menggalakkan penggunaan beg mesra alam. Pengasingan sisa di punca juga merupakan inisiatif utama di mana masyarakat digalakkan untuk mengasingkan sisa mengikut kategori seperti kertas, plastik, dan kaca, bagi memudahkan proses kitar semula. Semua inisiatif ini menekankan pentingnya kesadaran dan tindakan kolektif dalam melindungi alam sekitar serta menggalakkan masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap pengurusan sisa. 11.4 Amalan kitar semula di negara-negara lain. Amalan kitar semula di Jerman. Yang pertama, Dual System Dieusklein GmbH, sebuah sistem pengurusan sisa yang bertanggung jawab mengutip dan mengitar semula bahan pembungkus. Yang kedua, Ordinan Pembungkusan, undang-undang yang mewajibkan pengeluar dan pengilang bertanggung jawab terhadap pembungkusan produk mereka. Yang ketiga, cara memungut bahan terbuang. Bahan buangan dipisahkan mengikut kategori seperti kertas, kaca, plastik, dan sisa organik. Amalan kitar semula di Denmark. Yang pertama, program pengembalian deposit. Pengguna menerima bayaran balik apabila memulangkan botol atau tin minuman ke pusat kutipan. Yang kedua, program cukai sisa. Cukai dikenakan kepada syarikat yang menghasilkan banyak sisa untuk menggalakkan pengurangan buangan. Yang ketiga,
Program WES 21, Pelan Strategik Kebangsaan untuk mengurangkan sisa dan meningkatkan kadar kitar semula di seluruh negara. Yang keempat, Program Subsidi Sisa. Kerajaan memberi bantuan kewangan kepada pihak yang melaksanakan amalan kitar semula. Yang kelima, Program Cukai Hijau. Galakan penggunaan bahan mesra alam dengan mengenakan cukai kepada bahan yang mencemarkan. Yang terakhir, Program Affaltpakken Koresland. Undang-undang utama pengurusan sisa Denmark yang menetapkan peraturan bagi pengasingan dan pelupusan bahan buangan. Kitar semula di Sweden ada 5. Yang pertama, pencegahan sisa. Penduduk digalakkan untuk memilih makanan yang perlu sahaja mengikut kesesuaian. Yang kedua, pemulihan tenaga. Sisa domestik digunakan untuk penjahatan tenaga, terutama untuk sistem pemanasan rumah. Yang ketiga, guna semula. Matlamat guna semula adalah untuk membentuk sikap yang baik. Yang keempat, pelupusan. Sisa buangan domestik akan dikitar semula dan dihantar ke kawasan pemulihan tenaga. Dan yang kelima, kitar semula. Penyediaan tong kitar semula mengikut kategori di kawasan petempatan. Syarikat OptiBag membangunkan mesin yang boleh menghasilkan bag sisa mengikut warna secara otomatis. Kitar semula di Taiwan, Republik Rakyat Cina. Akta Pelupusan Sisa. Akta Pelupusan Sisa mewajibkan pengilang dan pengimport bertanggung jawab ke atas produk yang dihasilkan. Garis panduan kitar semula menerangkan cara pengurusan sisa pepejal termasuk kaedah menyimpan, panduan kitar semula, mengumpul dan memproses. Program 4/1. Galakan kerajaan untuk menjalin kerjasama antara 4 golongan, yaitu pihak masyarakat, pihak berkuasa bandar, syarikat kitar semula, dan badan sukarela bagi menjalankan kitar semula. Yang akhir sekali, kempen kitar semula. Program ini dijalankan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar atau Taiwan Environmental Protection Administration.